Okey, seterusnya kita akan belajar akaun pengasingan untung rugi. Ini adalah benda baru bagi awak yang ada dalam topik perkongsian. Okey, pertama sekali kita akan lihat secara sepintas lalu tujuan dia. Kenapa wujudnya pengasingan untung rugi dalam perkongsian? Sebab bila awak dalam perniagaan telah dapat untung, kita kena agih. Kita kena agihkan kepada pekongsi. Kalau ada 2 orang pekongsi, 2 oranglah kita buat agihan untung. Okey, awak lihat di bawah ini. Okey, saya tunjuk. Okey, pertama akaun perdagangan. Ini yang awak belajar tingkatan 4. Okey, akaun perdagangan kita akan cari untung ataupun rugi kasar. Kemudian kita sambung dengan tambah hasil, tolak belanja, awak akan dapat untung bersih. Okey, ini tingkatan 4 awak belajar. Tingkatan 5, bila awak masuk perkongsian, selepas untung bersih ada lagi pengiraan dia. Selepas untung bersih ada lagi step-step yang perlu awak tahu yang dikenali sebagai pengasingan untung rugi. Okey, sekarang kita akan lihat apa yang ada dalam penyata ataupun akaun pengasingan untung rugi. Ini dalam bentuk format T. Okey, jadi cikgu tak galakkan sangatlah awak lihat bentuk T ni sebab dia berkaitan dengan debit dan kredit. Okey, awak boleh juga rujuk, tapi cikgu tak galakkan sangat awak menggunakan bentuk T ni sebab cikgu takut awak salah masuk yang debit masuk kredit, yang kredit masuk debit. Cikgu tak galakkan sangat. Bukan tak boleh, tak galakkan. Okey, kita pergi kepada bentuk penyata lah, senang. Inilah bentuk penyata. Masih lagi akaun, tak ada masalah. Kalau dia sebut akaun pun awak boleh buat dalam bentuk penyata. Okey, bila cikgu sebut bentuk penyata, inilah bentuk penyata. Ini bentuk T. Tu kena tahulah. Okey, walaupun soalan dia kata sediakan akaun pengasingan untung rugi, awak boleh sedia dalam bentuk penyata seperti ini. Okey, apa yang ada dalam pengasingan untung rugi? Pertama, kita stop tadi sampai untung bersih kan? Itu tingkatan 4. Okey, bila kita masuk perkongsian, awak kena tambah faedah atas ambilan. Kenapa kena tambah? Sebab awak lihat bab video yang kedua saya tu, awak lihat siapa yang bayar kepada siapa. Faedah atas ambilan ni siapa yang bagi? Pekongsi yang bayar kepada kedai ataupun kedai bayar kepada pekongsi? Betul. Pekongsi akan bayar kepada kedai, kepada perniagaan. Sebab itu ia tambah. Bila pekongsi bayar kepada kedai, kepada perniagaan, maksudnya ia menambahkan lagi untung bersih lah. Sebab itu di sini tambah. Okey, so bila awak dah tambah, ini sahaja format dia, tambah faedah atas ambilan je. Awak kira di sini ada berapa. Kalau ada 2 pekongsi, kira A dengan B, kira buat jalan kerja di luar, ataupun cikgu suka awak kira berapa faedah A, awak kira berapa faedah A, berapa faedah B. Awak kena kira. Cikgu lebih suka awak tunjuk jalan kerja dalam format pengasingan untung rugi ni supaya nampak. Okey, ataupun kalau tak nak tunjuk jalan kerja faedah atas ambilan ni, awak boleh tunjuk di luar, tapi jalan kerja dalam akaun pasti kena ada, kena ada. Okey, setelah kita tambah, awak kena tolak. Tambah satu je, tak ada dah, itu je faedah atas ambilan. Apa yang perlu awak tolak? Faedah atas modal. Kenapa faedah atas modal ni tolak? Sebab kedai yang bayar kepada pekongsi, kedai yang mengeluarkan duit kepada pekongsi. Sebab tu tolak, ia mengurangkan untung bersih. Kalau ada 2 pekongsi, okey, berapa faedah atas modal A, berapa faedah atas modal B. Cikgu lebih suka awak tunjuk dalam format pengasingan ini. Okey, kemudian gaji dan bonus. Apa yang tolak lagi? Gaji dan bonus. Kalau dalam soalan ada menyatakan bahawa bonus diberikan kepada pekongsi A, okey, kita letaklah dalam ni pekongsi A berapa banyak bonus dia dapat. Okey, so gaji, bonus dan allowance ini kita kena masukkan yang tahunan, yang setahun, yang sepatutnya dibayar. Okey, bukan yang telah dibayar, yang sepatutnya dibayar berapa. Ini yang perlu dimasukkan dalam pengasingan. Okey, boleh setakat ni. Seterusnya, bila dah tolak faedah atas modal, tolak gaji ataupun bonus ataupun allowance, awak jumlahkan dia di sini. Kemudian yang tadi jumlah untung bersih awak tolak. Kan dia tolak ni. Yang ni kan tolak. So awak akan dapat satu nilai di sini.
dapat satu nilai sini. Nanti cikgu akan tunjuk dalam bentuk RM pula bagaimana. Okey, setelah awak dapat nilai, satu nilai di sini, nilai ini awak kena agih kepada perkongsi A, perkongsi B. Itulah maksud pengasingan untung rugi. Kalau di sini cikgu tunjuk, cikgu padam ni. Okey, kalau di sini positif, maksudnya untung. Kalau di sini rugi, rugilah, dia akan rugilah. Okey, so dia bergantung kepada jawapan di sini. Kalau positif untung, kalau negatif rugi. Jumlah ini awak kena asing kepada perkongsi A dan perkongsi B. Kira di sini. Kalau boleh jalan kerja, kira kat sini. Kalau boleh, kalau tak nak letak kat sini, awak boleh tunjuk jalan kerja, dibuat nota kaki sikit lah dalam jawapan awak tu nanti. Okey, butiran dia adalah akaun semasa perkongsi A, akaun semasa perkongsi B. Itu butiran dia. Ikut format ini. Ini adalah format penuh akaun ataupun penyata pengasingan untung rugi. So awak akan dapat yang terakhir, yang ni tolak, dia akan dapat kosong. Bila untung telah diagihkan kepada semua perkongsi, maka zero. Dah tak ada lah. Kita dah agih kepada semua perkongsi. Okey, kosong. Dia akan nilai kosong. Kena tulis nilai kosong. Jangan buat macam ni. Jangan tinggalkan dia tak ada apa-apa. Mesti tulis zero. Okey, maksud zero ni ada nilai tau. Kosong ni ada nilai. Okey, markah kadang-kadang diberikan di sini. Okey, untuk kali ni cikgu tak nak sentuh bab-bab markah. Cikgu nak ajar awak untuk faham bagaimana nak sediakan penyata ataupun akaun pengasingan untung rugi. Okey, boleh hafal lah format ini. Cikgu ulang. Selepas untung bersih, kita tambah faedah atas ambilan. Kemudian kita tolak faedah atas modal. Kita tolak gaji tahunan, gaji setahun ataupun bonus setahun ataupun allowance setahun yang sepatutnya dibayar kepada perkongsi itu. Dan yang terakhir, awak agihkan untung ataupun rugi itu dengan butiran akaun semasa perkongsi A, akaun semasa perkongsi B. Kalau ada 3 perkongsi, akaun semasa perkongsi C. Okey, alright, boleh. Seterusnya kita pergi lagi. Okey, di bawah ini adalah cara nak kira. Dia nak ajar awak cara nak mencari faedah atas ambilan. Ini matematik lah. Kena pandai darab, tambah, tolak, bahagi. Okey, awak boleh baca di sini. Boleh lihat contoh di sini bagaimana pengiraan faedah atas ambilan. Senang je. Boleh rujuk di sini ya. Dan ada gerak kerja individu lagi. Awak buatlah nak bagi mahir lagi pengiraan awak. Okey. Kemudian di sini juga ada pengiraan faedah atas modal. Baca macam mana nak kira. Okey. Ini dia punya formula, ini dia punya rumus, tapi sebenarnya dia guna rumus matematik. Baca dulu di sini macam mana nak kira interest atas modal. Okey. Okey. Ni ada penyelesaian, boleh awak rujuk. Jangan lupa baca nota kat sini Okey, seterusnya gaji pula. Dia tunjuk kat awak cara kita nak kira gaji setahun, cara nak dapatkan gaji tahunan, allowance tahunan ataupun bonus tahunan. Boleh baca di sini. Okey, di sini ada faedah atas pinjaman. Yang ni nanti cikgu akan jelaskan. Tapi faedah atas pinjaman tak wujud. Awak perasan tak? Cikgu tunjuk balik. Faedah atas pinjaman dia tak wujud dalam penyata pengasingan ni. Banyak sangat conteng ni. Cikgu padam balik. Tengok jap faedah atas pinjaman tak ada kan? Tak ada. Faedah atas pinjaman kita tak kira dalam pengasingan untung rugi. Tapi faedah atas pinjaman perkongsi kita akan masuk dalam belanja. Sebelum untung bersih kan, hasil tolak belanja. Sebelum awak nak dapat untung bersih, awak kena tolak faedah atas pinjaman perkongsi itu. Okey, tak apa. Nanti cikgu tunjukkan bagaimana. Okey. Dalam buku teks ni pun dia ajar awak cara nak cari faedah atas pinjaman. Boleh bacalah. Macam faedah atas pinjaman ni, cara nak kira dia macam tingkatan 4. Sama. Pelarasan tingkatan 4. Interest Dan seterusnya adalah kongsi ataupun rugi untung. Bolehlah baca di sini. Okey, supaya awak dapat sedikit info sebelum awak nak sediakan penyata ataupun akaun pengasingan untung rugi nanti. Okey, boleh baca di sini ada pengiraan. Tolong baca ya. Okey.
Okey, alright. Sekarang kita pergi kepada contoh 8. Cikgu tunjukkan secara ringkas bagaimana nak sediakan akaun pengasingan untung rugi kat sini. Okey. Soalan contoh 8 ni sangat ringkas dan soalan SPM tak akan macam ni. Okey, ni kenapa contoh 8 ni wujud, sebab dia nak bagi awak kukuh dulu cara nak sediakan akaun pengasingan. Bagi awak kukuh format itu dulu. Okey, antara butiran, antara maklumat yang ada dalam ini adalah, pertama sekali adalah modal. Okey, modal. Okey, iaitu perkongsian gamalan pada 31 Disember 2017. Ingat, tempoh perakaunan kena highlight, sangat-sangat penting. Kemudian dia bagi untung bersih. Alhamdulillah, tak perlu awak kira untung bersih kan. Nak kira untung bersih panjang kan, nak cari jualan, nak cari belian, untung kasar kan. Dia dah bagi siap-siap kat awak. Okey, tengok kepada soalan. Kalau dia dah bagi, senang. Okey, kemudian dia bagi ambilan sepanjang tempoh perakaunan. GAN ambil 5,000, RM Nirmala ambil 6,000. Okey, ini maklumat diberikan kepada awak. Gaji yang telah diberikan kepada GAN 5,000, Nirmala berapa? 4,000. Ini adalah gaji yang telah diterima, telah dibayar kepada GAN dan Nirmala. Bukan sepatutnya, tapi telah dibayar. Okey, alright. Sebab dia kata ambil daripada buku perkongsian, maksudnya telah berlaku, telah dibayar. Okey, kita pergi kepada maklumat tambahan. Okey, maklumat ni pertama, faedah atas modal 5%. Dia dah bagi 5%. Memang soalan akan bagi interest berapa persen. Awak tak perlu nak cari persen tu, dia akan berikan dalam soalan. Kemudian nampak gaji tahunan. Gaji tahunan GAN banyak ni, Nirmala banyak ini 8,000. Kemudian ambilan dikenakan 10%. Tinggi sangat interest ni. Okey, 10% setahun. Kemudian untung ataupun rugi dia kata agih ikut nisbah. Okey, sediakan akaun pengasingan untung rugi. Okey, masih ingat lagi format? Bermula dengan untung bersih. Okey, kita pergi kepada skema. Ini pengiraan, boleh lihat rujuk pengiraan di sini. Simple sangat. Okey, ni bentuk T. Cikgu tak galakkan. Cikgu tak suka sebenarnya bentuk T ni. Cikgu sebab murid-murid biasanya akan tertukar debit kredit. Tapi kena tahulah faedah atas 9 ni berada di mana. Awak kena tahu juga dalam pengasingan ni. Okey. Kemudian cikgu nak tunjuk format pengata ini. Pertama sekali awak isilah untung bersih. Kan kita bermula dengan untung bersih. Awak isilah untung bersih. Kemudian tambah faedah atas ambilan. Ni faedah atas ambilan. Dalam buku teks dia jumlahkan. Okey. Tapi awak boleh juga buat macam ni. Faedah atas ambilan. Siapa seorang lagi? Siapa? Perkongsi GAN. Berapa GAN? Dan juga Nirmala. GAN berapa? Kita tengok balik. Pengiraan dia. GAN berapa GAN? Faedah atas ambilan. GAN 500. Kira, tunjuk jalan kerja Dan Nirmala 600. Boleh tak cikgu ambil nilai ni, cikgu masuk di sini? GAN berapa? 500. Nirmala 600. Okey, jumlah baru masuk di sini. Boleh buat macam tu. Tunjuk. Cikgu lebih suka awak tunjuk macam ni baru nampak. Tapi kalau tak nak, awak kena buat nota kaki seperti ini. Nampak dia buat nombor 2. Tak perlu sebenarnya nak buat nombor 2 ni. Awak buat di bawah tu nota kaki. Okey, pengiraan faedah atas ambilan. Boleh juga. Okey. Tapi kalau anak-anak murid cikgu, memang cikgu galakkan sangat tulis berapa. 1100 ni berapa pecahan dia. Cikgu lebih suka tunjuk macam tu. Nak tunjuk kat mana? Tunjuk di kolom yang pertama. Okey, jumlah dia masuk di kolom yang kedua ini. Okey, kemudian satu je tau. Tambah dia faedah atas ambilan je. Satu je. Dia tak ada dah format, dia tak ada item lain dah. Satu je. Okey, kemudian tolak faedah atas modal. Okey, faedah modal cikgu tengok kat sini. Mana? Dia dah kira kat sini. Faedah atas modal 1,000 dan 1,500. Awak tengok pengiraan nanti cikgu tak jelaskan sebab pengiraan ni sangat simple, sangat mudah. Okey, awak boleh buat macam ni, buku teks, ataupun awak buat GAN berapa, Nirmala berapa. Okey, dia 2,500 tau kan, 2,500. Tapi kita pecahkanlah berapa tadi, berapa tadi, mana, 1,000 dan 1,500. Okey, 1,000 dan 1,500. Lepas tu jumlah di sini boleh letak kat sini, ataupun awak boleh buat macam ni. Cikgu padam.
Okey, 2,500 cikgu letak kat sini. Kat sini cikgu buat apa? Cikgu listkan. Sorry. 500. Nirmala berapa? 1,000. Cikgu ni kadang-kadang lupa cepat sangat tau. Berapa? Tolong saya. Berapa tadi? Gan 1,000, Nirmala 1,500. Okey. Gan 1,000, Nirmala berapa tadi? Cikgu tukarkan 1,500. Jumlah dia, garis, awak masuk di sini. Boleh? Ya, tak ada masalah. 18,000 ni letak kat sini. Padam. Contoh, ini contoh. Boleh juga kira kat sini. Kita tolak je, kita akan dapat nilai ini. Macam tu. Kalau nak ikut seperti buku teks ni dia tak detail. Dia tunjukkan jumlah terus kepada awak. Tapi cikgu lebih suka awak tunjuk detail. 2,500 ni apa semua Okey, boleh. Nanti ada lagi cikgu akan tunjuk format yang penuh lah berkaitan dengan cara penyediaan pengasingan untung rugi ini. Okey, kemudian kita teruskan dengan gaji perkongsi. Gaji perkongsi kat sini, tengok daripada soalan. Okey, gaji perkongsi setahun. Gan 10,000, Nirmala 8,000. Tambah je lah. Kalau tak nak, awak boleh listkan gaji perkongsi Gan berapa, Nirmala. Okey, boleh buat macam tu juga. Okey, kemudian dapat 18,000. Macam ni awak jumlah masuk di sini dan awak akan dapat satu nilai 78,800 seperti ini. Okey, kemudian nilai ini cikgu kata apa? Agihkan akaun semasa Gan, akaun semasa Nirmala. Macam mana nak agih 78,000 ni? Dalam soalan dia dah bagi agihan dia 2:3. 2 adalah Gan adalah 3, Nirmala 3. So agihlah matematik macam mana nak kira. 2 Gan 2/5 lah kan, darab 78,000. So dapatlah 3,12520. Kemudian 3 per siapa, Nirmala, darab dengan 78,000, dapat 47,280. So nilai di sini terus jadi kosong. Macam tu. Pengiraan dia ada di sini. Tunjuk di sini. Kan Nirmala. Okey, boleh? Alright? Setakat ni boleh faham? Okey, baca satu persatu lah dalam buku teks ni. Sangat mudah. Okey, cikgu ulang. Format pengasingan untung rugi. Pertama, untung bersih, tambah faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, tolak gaji tahunan ataupun allowance tahunan ataupun bonus tahunan, dan awak akan dapat agihan dia, akaun semasa Gan, akaun semasa Nirmala. Last kali 0. Okey, itu sahaja setakat ni. Nanti kita pergi detail lagi cara nak sediakan pengasingan untung rugi ini. Bye.